Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk meneruskan pengajian tafsir, dan pada kali ini kita meneruskan atau menyambung tafsiran surah Al-Baqarah. Masih lagi ayat yang sama, ghairul maghdubi alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah sebut dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Apa yang kita nak jelaskan di sini ialah maksud ghairil maghdubi 'alaihim. Sebagaimana pada dalam pengajian-pengajian yang lalu telah diterangkan, maksudnya ialah kita minta lindung pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada perbuatan-perbuatan atau daripada golongan-golongan atau kelompok-kelompok individu atau masyarakat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, yang dilaknat, yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita telah pun mendalami beberapa perkara tentang larangan-larangan ataupun perbuatan-perbuatan yang Allah benci, Allah laknat. Pada malam ini kita masih lagi meneruskan tentang mengenal kriteria, ciri-ciri perkara-perkara yang membawa kepada dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan pada surah Al-Fatihah tadi, ghairul maghdubi alaihim. Kita minta lindung kepada Allah Taala daripada kemurkaan Allah Taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib. Dan riwayat ini, hadis ini disampaikan oleh At-Tirmizi. Nabi SAW pada satu ketika mengatakan bahawa apabila umatku melakukan 15 perkara, maka layaklah mereka ini ditimpa azab kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, atau azab bencana ataupun malapetaka. Lalu sahabat-sahabat bertanya, sebab ini satu perkara yang mengejutkan. Nabi menceritakan ada 15 perkara. 15 perkara, 15 perbuatan, 15 situasi. Sekiranya umat Nabi SAW itu kitalah melakukan salah satu ataupun lengkap 15 perkara tersebut, maka tidak ada alasan bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menimpakan azab, untuk menimpakan bencana, untuk menimpakan musibah. Jadi para sahabat bertanya bagi pihak kita, bukan bertanya bagi pihak mereka, sebab mereka pada lazimnya berada di sisi Nabi SAW. Maka untungnya ada para sahabat seperti ini yang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah 15 perkara tersebut? Kami ingin menjauhi daripada terkena ataupun daripada melakukan perkara itu. Kesungguhan para sahabat. Sebab sahabat-sahabat ni begitu. Orang hidup persekitaran Nabi begitu. Kadang-kadang bertanya dengan sesuatu yang mudah. Ya Rasulullah, apa yang perlu baik bagi diriku? Maka Rasulullah kata, la taghdab, jangan kau marah. Dia dihindarkan daripada kemarahan. Tanya sesuatu benda, ya Rasulullah, apakah yang terbaik amalan untukku? Rasulullah kata, banyakkan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia kebuat. Jadi dalam perkara ini, Nabi cerita ada 15 perkara. Apabila umatku melakukan 15 perkara berikut, maka salah. Tidak ada alasan bagi Allah Ta'ala untuk menahan badai bencana, menahan azab siksa, menahan musibah. Sahabat terperanjat. Ya Rasulullah, apa itu? Apa yang dipanggil 15 perkara? Apa dia perkara-perkara tersebut? Maka baginda menjawab, yang pertama iaitu apabila harta rampasan ataupun ghanimah dianggap sebagai milik sendiri, diagih-agihkan pada orang-orang yang tertentu. Apa itu ghanimah? Ghanimah ini harta rampasan perang. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in berlaku peperangan demi peperangan.
Maka dibenarkan harta musuh yang dirampas ini diagihkan, dipanggil ghanimah. Dibawa ke Baitul Mal dan diagihkan. Zaman Nabi selepas perang Badar, harta rampasan perang banyak. Perang Uhud ada berlaku sebaliknya. Perang Khandaq, perang sebagainya, dan itulah perang Ahzab dan seterusnya. Jadi harta rampasan perang ini Nabi agih-agihkan. Maka Nabi mengatakan bahawa sekiranya berlaku peristiwa harta rampasan ini diagihkan untuk diri dan keluarga dan orang-orang yang hampir dengannya, maka ini satu kemurkaan Allah Ta'ala. Tapi peristiwa perang ini telah selesai. Harta ghanimah atau harta rampasan perang zaman sekarang mungkin tidak berlaku lagi. Maka para ulama yang contemporary menjelaskan bahawa yang dimaksud harta rampasan perang dan situasi sekarang dan situasi akan datang ialah harta negara. Maknanya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hamba-hamba dan umat-umat Rasulullah yang mempunyai kuasa, yang mentadbir negara, jangan curi harta negara. Dan jangan memilikkan harta negara untuk diri, untuk keluarga, untuk orang-orang yang hampir, untuk kroni-kroni, kaum kerabat dan saudara mara. Jika ini berlaku, satu kemurkaan Allah telah pun nampak. Satu musibah dah menunggu untuk turun. Jadi kalau kita perhatikan suasana hari ini, mungkin kita lihat dan menyaksikan melalui bacaan, melalui berita, mungkin berlaku. Dan mungkin dalam proses perbicaraan. Jadi kita takut dan bimbang benda ini membawa kemudaratan pada seluruh negara. Satu Nabi dah pesan bagi orang-orang yang zaman dahulu, Nabi sentuh harapan seperang. Tapi zaman sekarang, dia relate ataupun dia berkait dengan zaman sekarang, sehingga dikatakan oleh para ulama, itu harta negara. Jangan milik negarakan harta negara. Jangan jadikan harta negara sebagai milik sendiri. Jangan agih-agihkan harta negara untuk keluarga, untuk kroni, untuk sahabat-sahabat yang hampir dengan kita. Kena berlaku adil. Harta negara ialah harta semua rakyat. Zalim bagi pemimpin-pemimpin yang memilikkan harta negara menggunakan sebagaikan harta sendiri. Harta negara ini satu amanah yang diberikan pada mereka untuk jaga. Bukan boleh digunakan untuk kepentingan peribadi. Ini satu. Yang kedua, apa perkara lagi yang Rasul sebut? Jangan sampai berlaku ni. Jangan buat benda seperti ini. Iaitu apabila amanah yang diberikan dijadikan sebagai satu cagaran. Amanah. Dijadikan satu cagaran. Kita berikan satu amanah pada seseorang. Orang itu ambil amanah, jadikan satu cagaran pula. Tidak ikut amanah, khianat. Sebab tu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa alamatul munafik. Ada 3 perkara atau 3 tanda-tanda munafik. Apa munafik? Berpura-pura baik, berpura-pura Islam. Tapi hati nurani masih lagi bersifat munafik, kafir. Hati, perbuatannya. Islam mencegah perkara ini, tetapi ada orang yang zahirnya, lidahnya, perkataannya, rupa parasnya Islam, tapi tidak melakukan apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Apa dia tanda-tandanya? Yang pertama, apabila berkata-kata, ia berbohong. Suka berbohong. Tak pernah yang betul. Kata-kata dijadikan gurauan dan jadikan satu permainan. Janji yang tidak diikuti, janji yang dimungkiri, janji orang, janji semua janji. Keliling habis dia janji semua sekali. Akhirnya masing-masing datang tuntut janji tak ada. Mungkin janji. Orang politik janji politik. Orang meniaga dengan janji meniaga. Orang sudah pentadbiran janji pentadbiran. Ni tentang janji. Yang ketiga ialah amanah. Khianat pada amanah. Amanah yang diberi untuk dijaga, tapi untuk dikhianat. Ini tanda-tanda munafik. Kita dikejutkan dengan peristiwa negara yang besar. Bagaimana Jabatan Pendaftaran Negara ada orang yang tidak amanah. Sehingga mengeluarkan kad pengenalan palsu pada orang yang tak layak, bukan warga negara.
Terkejut kita. Ini satu pengkhianatan. Dan baru-baru ini juga kita lagi kejut lagi besar. Bagaimana berpuluh-puluh pegawai-pegawai staf-staf immigration terlibat dengan rasuah yang membabitkan pendatang asing, warga asing menggunakan cop-cop palsu. Mereka boleh keluar masuk suka hati mereka berdasarkan cop-cop palsu. Ada pekerja-pekerja immigration yang belum didakwa lagi tapi telah mula didakwa di mahkamah yang dia telah ditangkap. Antara kes tuduhannya ialah menggunakan cop palsu dan dibayar dengan harga-harga tertentu. Ada yang tak layak menggunakan kenderaan dengan ketangga gaji yang diberi, tapi mereka beli kereta yang besar yang orang yang tak mampu nak beli. Belum lagi simpanan dalam bank dan sebagainya. Duit puluh-puluh ribu, mungkin ratus ribu. Ini yang tidak amanah. Hilang amanah. Dan kita juga tengok orang politik yang dilantik menjadi adun ahli parlimen, lompat parti bila ditawarkan dengan ganjaran tertentu. Ini kita baca, ini kita dengar dalam berita dan sebagainya, dalam mass media dan sebagainya, dalam bentuk-bentuk maklumat-maklumat yang disampaikan. Bagaimana orang yang lompat parti mungkin ditawarkan satu ganjaran seperti jawatan, wang dan sebagainya untuk meninggalkan parti yang sedia kepada parti yang lain, sehingga ada desakan untuk membuat satu akta atau membuat satu undang-undang lompat parti. Maknanya anti lompat parti. Jadi satu khianat kepada negara, satu khianat pada rakyat yang memilih, yang beratur daripada pagi sampai ke tengah hari, sampai ke petang. Ada yang ambil cuti, ada yang balik pada luar negara, ada yang balik pada kerja-kerja yang jauh. Sanggup berempit-empit, bersusah payah, berpuluh-puluh berbaris untuk mengundi bagi masa depan negara. Bila dah terlantik menjadi pemimpin, khianat amanah. Jual parti, jual status, jual kad parlimen, jual kad adun untuk kepentingan peribadi. Dan kita lihat ini satu fenomena yang begitu berbahaya. Begitu juga dalam bab-bab lain, orang yang tak amanah, yang jaga bab makanan pula, yang sepatutnya diletakkan tanda halal, tapi makanan yang ada ialah tidak halal. Baru-baru ni ataupun hari ni kita dapat maklumat, ada dapat dikesan makanan-makanan yang tidak halal daripada luar negara masuk. Daging-daging ataupun daging-daging lembu yang tidak disembelih secara betul masuk ke pasaran negara. Begitu juga kita dah dengar macam-macam cerita tentang ayam yang tidak disembelih secara betul, menggunakan renjatan elektrik, menggunakan kaedah dilemaskan, ada yang tidak disembelih tak cukup syarat, ada yang orang yang sembelih pun bukan orang yang selayaknya. Dah jadi bahan darah daging dah. Tidak amanah. Pekerja-pekerja ataupun penjaga-penjaga yang tidak amanah. Kadang-kadang seluduk barang, kadang-kadang seluduk berbagai-bagai perkara yang merosakkan rakyat dan sebagainya. Merosakkan bangsa, merosakkan agama dan merosakkan merosakkan rakyat Malaysia khususnya. Ini teguran daripada Rasulullah SAW. Tidak amanah. Amanah yang ini penting. Amanah mesti dijaga. Ini amanah ini berat. Sebab tu Rasulullah dipanggil Al-Amin. Orang yang begitu amanah. Dan mengajar pada kita bagaimana untuk menjaga amanah. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga ialah tentang zakat. Dianggap sebagai cukai. Perasaan seseorang tak rasa bersalah untuk tak keluarkan zakat. Sedangkan zakat bukan cukai. Zakat adalah proses pembersihan harta. Zakah, bersih. Membersihkan harta-harta yang ada pada diri kita. Dan zakat ini dikeluarkan bukan banyak mana pun. Ini satu tuntutan. Ini bukan cukai. Kadar yang diberikan kalau ikut cukai sepatutnya tak serendah tu. Lebih tinggi. Kadar cukai negara tinggi. Tapi zakat tak tinggi. 2.5%. 2.5% satu yang cukup rendah. Tahunan. Dan dia tidak akan berubah sampai bila-bila. Tak terikat, tidak terkait dengan bank negara dan sebagainya. Sampai bila-bila. Sejak zaman Nabi. Berteruslah sampai kiamat. Allah suruh bayar zakat. Dan itu pun berdasarkan kepada tahap capaian harta. Mencapai faktor haul, tempoh, nisab. Kan? Sampai pada tempoh nisab had yang sebenarnya. Melebihi nisab, maka layak bayar zakat. Begitu juga tempoh 1 tahun, layak kena bayar zakat. Zakat harta, zakat perniagaan, zakat peladangan, zakat ternakan, zakat simpanan. Tapi ada manusia yang tak nak bayar zakat. Yang tak nak bayar zakat.
Sebab takut zakat ni mengikis harta. Banyak-banyak bayar zakat. Banyak bayar zakat. Yang kedua pula, kalau bayar zakat, orang tak nampak. Kalau beri satu sumbangan, endowment dan sebagainya, orang nampak. Zakat orang tak nampak. Ada yang gila glamour. Ada yang gitu, mungkin tak ramai tapi ada. Islam tidak berkendakan orang seperti itu. Islam mendidik kita untuk tawaduk. Menunaikan hak. Setiap harta kita ada hak orang lain. Hak orang lain pula ada hak lagi orang lain. Hak orang kaya, harta orang kaya ada hak orang miskin. Jadi Allah bagi, Allah ni adil, maha adil. Jadi Nabi kata, jangan sampai perbuatan ni. Orang tak nak bayar zakat ni, anggap zakat sebagai satu cukai. Jadi bila beranggapan zakat sebagai satu cukai dan menjadi satu bebanan, maka ada yang mengelakkan untuk bayar zakat. Seperti mana ada orang melarikan daripada cukai pendapatan ataupun cukai-cukai yang sepatutnya mereka beri, mereka larikan diri, tipu maklumat, tipu sebagainya. Ada juga orang yang sampai tahap zakat. Zakat ni tak payah. Siapa nak marah? Manusia tak marah. Manusia jarang sentuh bab zakat. Ini tuntutan agama. Tak perlu orang marah. Tuntutan agama. Dia kehendak agama. Kehendak Allah Ta'ala. Kita nak lari. Kuat mana kita lari? Daripada usia kecil sampai ke usia tua. Kuat mana kita berlari? Lari yang terkenal Usain Bolt. Sekarang dah bersara. Semakin lama semakin lemah. Semakin lama semakin lemah. Semakin lama semakin lemah. Masa di usia muda setiap tahun memecahkan rekod dunia. Lari begitu pantas. Orang yang terpantas di atas muka bumi. Berapa tahun boleh bertahan? Hari ni kalau bersaing mungkin dia ketinggalan. Tahun depan lagi ketinggalan. Makin lama makin lemah. Manusia daripada lemah kembali lemah. Jadi di mana kita nak lari pada Allah SWT? Allah tak perlu mengejar kita. Allah tak perlu sampai tahap kita memikirkan satu benda yang pelik. Allah kata, ikut kemampuan kamu. Mastata'tu, ikut kamu mampu. Dan ni peraturan. Ni peraturan dunia, peraturan di mana kan saja kamu duduk peraturan. Luar negara peraturan, dalam negara peraturan. Selagi mana kamu hidup, selagi mana kamu ada had atau sudah mencukupi yang ditentu oleh Allah Ta'ala, kena keluarkan zakat. Kalau cukup-cukup ataupun lebih. Ada orang suka bayar lebih dia zakat. Alhamdulillah ada seperti itu. Sepatutnya dia bayar zakat 500 sebulan, tapi dia bayar 1,000. 1,000 lah untuk tahun tu. Untuk tahunan dia, bayar lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak. Tapi yang ajaibnya, semakin banyak dikeluarkan, semakin banyak Allah pulangkan balik. Allah pulangkan balik sebab Allah ni maha kaya. Ini perbuatan yang ketiga, perkara yang ketiga. Perkara yang keempat. Perkara yang keempat ialah apabila suami ini tunduk, suami dayus kepada isteri. Suami dayus. Biasa si dayus. Ini suami dayus. Nabi kata kalau berlaku peristiwa perkara suami pula dayus pada isteri, bahaya. Tunggulah azab Allah SWT. Isteri, apa maksud dayus? Meneraka. Meneraka. Pernah satu ketika ada satu peristiwa bagaimana isteri datang mengadu di pejabat agama. Isteri datang bersama dengan suami dia. Isteri tak bercakap, suami yang bercakap. Ustaz, saya nak maklumkan bahawa saya baru diceraikan oleh isteri saya. Terkejut Ustaz tu. Isteri menceraikan suami. Suami beritahu. Apa nak buat Ustaz? Saya telah diceraikan oleh isteri saya. Pening Ustaz ni. Tak pernah berlaku ni. Tapi ini berlaku. Ni maksudnya masalah tentang ilmu. Isteri dia kata, kenapa awak ceraikan? Kenapa boleh saya tolak ceraikan? Dia boleh ceraikan isteri boleh ceraikan suami. Dah, jadi begitu pula dah. Nabi kata perkara yang keempat ni berhati-hati bahawa dayus. Suami dayus. Suami tunduk kepada isteri. Bukan isteri tunduk pada suami. Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda. Jika aku boleh dibenarkan oleh Allah Ta'ala untuk memerintahkan semua isteri sujud pada suami, maka akan kuarahkan semua isteri sujud. Tapi tak boleh. Nabi kata kalau aku diberi kebenaran oleh Allah Ta'ala untuk mengarahkan isteri sujud pada suami, maka akan pastikan mereka ini sujud pada suami mereka. Tapi Allah tak benarkan. Maksudnya, sujud pada Allah Ta'ala. Sampai tahap tu. Sebab tu, ada hadis Nabi SAW tentang orang perempuan. Kita bukan cerita tentang orang perempuan dia rendah, bukan nak merendahkan martabat wanita. Tak nak meninggikan martabat wanita.
Bukan kata baik lelaki je, tak. Masa ketiga dia isteri, dia wajib taat pada suami dia. Ketika mana dia menjadi ibu, anak lelaki dia wajib taat pada dia. Timbal balik. Masa dia menjadi ibu, dia tergamak ke tengok anak lelaki dia ditindas oleh isteri dia atau menantu perempuan dia. Dia pun tak ada tak nak buat gitu. Dia pun takkan setuju. Kenapa kau ni anak lelaki aku ni? Dia suami, kita keluarga, kenapa kau nyanya dia? Kenapa kau tak ikut perintah dia? Pada ketika itu dia kata, ikut perintah suami. Maknanya, pada ketika dia menjadi isteri, dia kena buat benda yang sama. Nabi kata orang perempuan ni mudah aja untuk masuk syurga. Terlalu mudah. Terlalu mudah. Teramat amat mudah. Apa yang mudah? Nabi kata mudah. Nabi SAW meriwayatkan, bersabda bahawa apabila seorang wanita mendirikan solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Solat 5 waktu pun tak hari-hari pun. Bila saya masa uzur ni, berhentilah. Dia rehatlah. Dia, dan untungnya rehat tanpa ganti. Rehat tanpa ganti. Untungnya. Solat. Mana wanita yang solat 5 waktu. Ketika mana dia tak uzur. Kemudian, dia berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Sama ada uzur, qada lah. Yang ketiga, dia menjaga kehormatan diri dia. Kalau belum berkahwin, jaga kehormatan kewanitaan dia. Kalau telah berkahwin, jaga kehormatan untuk suami dia. Yang keempat, dan sebenarnya yang kelima ialah taatkan pada suami. Yang keempat, taat suami. Taat suami. Maka Allah akan berkata kepada wanita-wanita tersebut, isteri tersebut, kamu boleh pilih mana-mana pintu syurga yang kamu nak masuk, pilihlah, masuklah. Diberi pilihan. Hadis riwayat Ahmad. Kan semua waktu tak payah solat sunat. Nabi sebut hanya puasa fardu saja. Tak payah. Nabi tak sebut solat sunat. Nabi tak sebut qiyamul lail. Nabi tak sebut tahajud. Nabi tak sebut qabliyah ba'diyah. Nabi tak sebut solat hajat. Nabi tak sebut solat witir. Nabi kata mana-mana isteri yang solat 5 waktu. Mana-mana wanita yang solat 5 waktu. Nabi sebut 5 waktu. Solat fardu aja. Ada lebih daripada 5, 6, 7, 8, tak ada. Tak ada sembahyang tarawih pun tak apa. Tak bagi sembahyang tarawih pun tak apa. Tak buat tahiyatul masjid pun tak apa. Tak ada. Kita nak cerita tentang kehendak Islam untuk wanita ialah solat 5 waktu. Kemudian setahun sekali puasa bulan Ramadan. Seronok kan puasa bulan Ramadan? Yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Dan akhir yang keempat, taat pada suami. Buat 4 perkara je. Bagi belum kahwin, taat pada buat 4 lah. Bagi yang dah kahwin, taat pada suami. Buat 4 je. Allah bertukar perkataan daripada masuk syurga kepada pilihlah mana-mana pintu syurga yang kamu nak. Wahai wanita-wanita. Boleh pilih mana-mana pintu syurga yang nak. Nak masuk pintu syurga ni? Masuk. Nak masuk pintu syurga ni? Masuk. Masuk. Pintu syurga ni banyak. Masuk. Dia boleh pilih. Orang lelaki tak boleh. Ada hadis Nabi yang menceritakan tentang kisah Abu Bakar. Abu Bakar ni Nabi kata dia boleh pilih pintu syurga mana yang nak masuk. Syurga-syurga mengajak pintu-pintu syurga berkata Abu Bakar masuklah melalui aku. Pintu syurga, ya Abu Bakar masuklah ke pintu aku. Yang ni pula, ya Abu Bakar masuklah ikut pintu aku. Pintu syurga merayu pada Abu Bakar untuk masuk. Sebab Abu Bakar masuk mana-mana pintu syurga itu akan dapat penghormatan. Yang wanita yang buat 4 perkara sahaja dalam hidupnya, dengan meninggalkan perbuatan haram lah, 4 perkara kebaikan ni, dah boleh buat pilihan. Kan seronok kalau kita dapat hadiah. Tuan-tuan perempuan telah menang pertandingan. Sekarang tuan-tuan perempuan layak untuk melancung ke luar negara. Oleh kerana kami sebagai penganjur, kaya sangat kami menganjur suatu pertandingan ni,
tuan-tuan perempuan yang telah berjaya dalam pertandingan kami, boleh pilih negara mana yang nak pergi. Dan boleh pilih hotel mana yang duduk, boleh pilih berapa lama yang nak tinggal. Sebulan, 2 bulan, setahun, sampai kiamat, boleh. Oh, kita masa tu yang menang pertandingan, wow, bagaikan syurga ni. Sebab dia boleh pilih. Indah kan? Mudah kan? Jadi, bila kita berkata begitu, macam mana ada wanita-wanita yang buat sebaliknya? Sampai tahap Nabi mengarahkan orang perempuan, isteri, kalau nak puasa sunat, puasa tak kena minta izin suami. Keluar rumah pun sama, minta izin suami. Kadang-kadang ni kata ni zaman moden ni. Kenapa nak perlu minta izin? Dia minta izin. Sebab pemilikan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa riwayat Muslim daripada Hammam bin Munabbih, Rasulullah SAW bersabda, tidak dibenarkan berpuasa bagi seorang wanita, iaitu yang bergelar isteri, dan suaminya ada di sisinya melainkan dengan keizinannya. Ini puasa sunat. Nabi sebut hal puasa. Imam Nawawi rahimallahu ta'ala mensyarahkan hadis di atas dengan menyebut, larangan ini bermaksud ke atas puasa sunat yang memiliki waktu tertentu seperti puasa hari Arafah, puasa sunat yang disunatkan tidak memiliki waktu tertentu, dan larangan ini merupakan larangan yang menunjukkan pengharaman sebagaimana yang dijelaskan oleh pengikut-pengikut mazhab Syafi'i. Maknanya, larangan Nabi khusus untuk puasa sunat. Apa saja puasa sunat. Jangan syok sendiri para isteri. Walaupun suami tak puasa, jangan kata, suami lekeh tak puasa, kita dah kena puasa. Puasa hak kita, kita yang menahan lapar, suka hati kita lah. Kenapa menentang izin pula? Tak, ini hukum. You siapa nak lawan hukum? Isi. You siapa yang nak lawan hukum? Nak lawan suami? Mungkin boleh. Bolehkah lawan Allah SWT? Apa guna ada undang-undang tapi tak ikut? Undang-undang negara kalau tak ikut pun kita dihukum. Langgar lampu merah dikesan, kena hukum. Suka hati saya lah, kereta saya. Lampu sekadar lampu. Dia hanya menyala dan padam. Tak boleh, ni hukum. Bayar denda. Lecet tak nak? Penjara. Sampai tahap tu. Jadi ini hukum. Kenapa kita nak pertikaikan hukum? Kalau kita tengok lagi, bagaimana kata-kata Ibn Hajar al-Haythami dalam kitabnya mengatakan bahawa, dan diharamkan ke atas seorang isteri untuk berpuasa sunat atau puasa qada sekiranya tempoh menggantikannya masih berpanjangan dan suaminya datang kepadanya melainkan dengan keizinan suaminya atau dia mengetahui suami meredai berpuasanya. Kalau suami reda, silakan. Nak tahu suami reda macam, tanyalah suami. Sampai tahap tu bisa? Ya, sampai tahap tu, perempuan. Kalau buat juga, dosa, haram. Puasa memang sah. Macam orang mencuri lah. Dia mencuri pakaian untuk solat. Untuk tutup aurat. Tujuan murni tak? Murni. Tujuan murni nak berpakaian tutup aurat untuk bersolat. Tapi cara tak murni. Curi kain orang. Curi pakaian orang. Solat tetap sah. Tapi perbuatan tu berdosa. Perbuatan tu berdosa. Curi sesuatu untuk beri pada orang miskin. Baik tak baik? Baik orang miskin. Bapak tu baik dibantu. Tapi perbuatan salah sebab curi hak orang. Jangan puja sangat Robin Hood. Satu kesalahan. Curi hak orang bagi pada orang lain. Oh bagus Robin Hood. Salah. Salah tetap salah. Sebab tu dalam Islam ni jelas. Hubungan suami isteri ni jelas. Suami ada hak. Sebab dia penanggung. Dia pemilik. Dia mengatur serba-serbi. Semua tanggungjawab dia. Tapi bagi suami yang tunduk, yang dayus pada isteri, Nabi kata ingat, perbuatannya Allah tak suka. Ghairil maghdubi alaihim. Allah tidak suka perbuatan.
dia termasuk dalam kategori 15 perkara yang Nabi kata kalau buat juga maka akan berlakulah cukup 15 perkara hak Allah, layak bagi Allah untuk menurunkan azab. Yang kena azab siapa? Satu negara. Yang kena azab siapa? Satu keluarga. Maknanya bukan kerana orang lain buat kita selamat, tak. Orang lain buat kita tak selamat sebab kita tak menegur. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dua benda pergi. Ta'muruna bil ma'ruf, ya, menyuruh pada kebaikan. Tapi kalau orang semua baik, okeylah. Wa tanhauna 'anil munkar. Ada orang, 2-3 orang yang buat kemungkaran, halang. Buat apa halang? Dia kata hak peribadi, tak. Sebab kamu, kami pula kena. Ini konsep dipanggil konsep berta'awun, bersama-sama, secara kolektif. Seorang bermasalah, semua kena. Sebab tu dalam tentera begitu. Dia ajar kita cara bekerja secara kolektif. Jangan curi tulang. Jangan jenis nyamuk. Dalam tentera berkata begitulah. Mengajar begitu. Seorang buat silap, semua kena. Kenapa semua kena? Daripada 30 orang, satu buat silap, seorang lah kena. Tak boleh. Kenapa kamu yang 29 orang tak tegur yang seorang ni? Kalau seorang ni buat khianat, negara rosak. Musnah negara. Sebab tak ada siapa tegur dia. Yang menipu cop palsu immigration bukan 30 juta. Rakyat Malaysia lebih kurang 30 ataupun 34 juta. Yang buat tak sampai 50 orang atau 60 orang. Tapi negara boleh rosak dengan perbuatan puluh orang ni kalau tak ambil tindakan. Seorang atau 2 orang atau 3 orang yang menipu, memberikan kad palsu, kad pengenalan palsu pada warga asing. Seorang buat, yang lain tak halang, rosak negara. Satu negara akan rosak, musnah. Jadi, cukup sekadar tu untuk malam ni. Tafsiran surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah tentang ghairil maghdubi alaihim baru 4. InsyaAllah ada kesempatan kita akan ulas lagi baki yang ada. Apakah 15 perkara yang Rasul kata sekiranya umatku melakukan 15 perkara tersebut, kamu tunggu azab Allah Ta'ala. Kamu tunggu musibah yang akan turun. Pada ketika itu barulah kamu tahu siapa yang paling berkuasa. Jadi cukup sekadar tu mudah-mudahan kita ambil iktibar, ambil pelajaran. Sebab kita doa selalu dengan Allah Ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim. Sebab solat Isyak 4 kali kita minta. Solat Maghrib 3 kali kita minta. Solat Asar 4 kali juga. Sembahyang Zuhur 4 kali juga. Sembahyang Subuh 2 kali. Jadi dalam satu kali, dalam satu hari berapa kali kita minta? Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. Dah banyak lah. Oh banyak lah. 12, 15, 17 kali. 17 kali dalam suatu hari kita minta ghairil maghdubi alaihim. Kalau sekadar kita minta saja, kita tak tahu apa yang Allah benci, susah juga. Sebab tu tujuan tafsir ni mengajar kita mengetahui apa yang Allah benci. Supaya kita minta benda betul. Oh patutlah kita minta ni, rupanya Allah tak suka. Hindarkan perbuatan tersebut. Itu tujuan kita mengetahui tafsir surah-surah dalam Al-Quran. Ada 114 surah, kita kena pasti, kena faham tentang semua 114 surah. Jadi kesimpulan yang boleh kita ambil daripada pelajaran tersebut ialah yang pertama, tentang hindarkan perbuatan yang Allah benci, Allah laknat. Hari ini kita mula mengupas tentang hadis Nabi SAW berkaitan tentang 15 perkara yang mengundang bala bencana Allah Ta'ala. 1, monopoli harta negara. Yang kedua, khianat amanah yang diberi. Yang ketiga, anggap zakat ni cukai yang perlu dielakkan. Yang keempat, suami dayus. Suami tunduk, takut pada isteri, takut nak menegur isteri, sehingga boleh mengundang bencana Allah SWT. Jadi sekadar tu, begitu juga para isteri, kena faham bahawa mentaati suami ini wajib, bukan diberi pilihan, tak wajib. Bagaimana mentaati bapa pun wajib, begitu juga mentaati suami itu wajib. Bagaimana mentaati undang-undang negara wajib, begitu juga mentaati suami wajib. Bagaimana wajib mentaati tentang undang-undang jalan raya pun sama juga.
undang-undang apa sahaja pun wajib, maka begitu juga wajib mentaati sama. Kalau kita boleh ikut undang-undang jalan raya, kenapa kita tak boleh ikut undang-undang Islam? Undang-undang Allah SWT. Undang-undang yang tetapkan dalam kehidupan manusia. Dalam hak keluarga, dalam hak suami, ada hak isteri dan sebagainya. Jadi sekarang tu mari kita renung bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.